الله 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 يا الله 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 يا الله. Okey. Maknanya selalu yang kita dengar imam baca, kalau kita nak dapat sunat yang sempurna, kita baca ni. Ini pada rakaat berapa dia baca ni? Ini kita baca rakaat pertama. Al-Kafirun pertama, Al-Ikhlas kedua. Ni. Jadi macam ni, kita baca pada rakaat kedua. Yang mana? Ni. Ini R2. Ini R1. Kenapa baca R1? Ini lebih panjang daripada ni. Dan ini dengan ini dulu. Maksud ini dulu apa? Mengikut susunan. Susunan mushaf. Boleh juga nak baca Iza ja'a nasrullah wal fath. Lepas tu baca Qul huwallah. Sebab tu kita nampak dulu orang dulu tuan tarawih. Nampak tak rakaat kedua dia baca apa? Qul huwallahu ahad. Rakaat kedua baca Qul huwallah. Tarawih 20 rakaat ni. Rakaat kedua baca Qul huwallah. Rakaat pertama, baca Alhaakumut Takasur, baca Iza Jaa, macam-macam lah. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kenapa rakaat kedua dia ambil Qul huwallah? Dapat Sebab tu Qul huwallah ni dia dekat bawah. Dan dia paling bawah. Dia tak ambil Inna Toina. Inna Toina ni dia kat atas. Tapi surah pendek Ustaz. Pendek. Rakaat tu Qul huwallah ni surah pendek. Al-Kawthar nombor berapa? 108 tu. Al-Kawthar nombor berapa? Saya pun tak hafal. 108 Ustaz. 108. 108. Oh ni. Kalau sini, tengok Okey, saya nak terangkan ni. Bawah ni Al-Kawthar. 108. Surah nombor 108. Jangan tanya nombor apa ni. Ini Al-Kawthar. Kausar. Nampak? Apa pendek lagi pendek. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Ni. Betul. Maknanya kalau dia baca Al-Kawthar, lepas tu dia baca Al-Kawthar, dia dapat pahala. Rakaat pertama dia panjang dekat kedua. Tapi dia tak dapat pahala ikut sunat. Ikut susunan mushaf. Kenapa? Al-Kawthar ni dulu. Al-Kafirun kemudian. Nampak? Lepas tu banyak digunakan Qul huwallah ni pada rakaat kedua pada bulan tarawih. Inna a'tainakal kautsar. Lagi surah Wal As. Wal As berapa? Lagi belakang. 103 Ustaz. 103. 103. Saya alihkan sikit ni. 103 betul.
Okey. Al-Kausar kat sini. Lepas tu wal as. Surah Al-As. Wal asri innal insana lafi khusr. Ini yang pendek. Betul. Kalau baca Al-Kafirun, baca wal as rakaat kedua, dapat pahalanya ni. Nombor satu ni. Tapi tak dapat pahala ni. Kalau nak baca Al-As, kalau nak baca Al-As, dalam surah yang kedua, kita kena baca benda-benda yang belakang ni. Kalau surah 102, surah apa? Alhaakumut takasur. Kasur. At-Takasur. Lepas tu sunat ni kita kena tahu cara-cara rambang tak apalah. Lepas tu baru dibaca wal as. Apa kena? Apa yang kena? Dapat dua-dua pahala. Dapat yang rakaat pertama panjang daripada kedua, dapat sunnah misyak. Ada faham ke tak ada faham? InsyaAllah. Faham. Kalau dia tak faham, parah. Kalau ni kita nak baca rakaat kedua, tengok Kalau ni nak baca rakaat kedua, dia kena ikut susunan. Maknanya, yang ni, kita baca masa bila? Ini, kita baca rakaat pertama. Faham? Ini nak kata nak dapat pahala penuh ni. Nak pahala sunat dengan penuh. Okey, Kak Su nak tanya apa Kak Su? Maaf Ustaz. Tadi Ustaz kata surah yang terpendek adalah Qul Huwallah, sedangkan dia Bukan terpendek. Al-Ikhlas tu dia 4 ayat. Bukan terpendek. Kalau Dengar, saya kata tadi. Al-Nasr tu dia surahnya hanya 3 ayat. Kenapa dia dikira lebih panjang daripada Nanti Al-Ikhlas? dulu. Saya kata tadi, saya dalam grup ni je tadi. Faham? Kita tak cerita bawah lagi. Saya kata yang paling pendek ni antara ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini paling pendek. Okey. Bila saya buka wal as ni, ini lagi pendek. Ini paling pendek tadi ni adalah pada kalangan ni je. Pada kita bicara ni je tadi. Ni Bila kita nak banding ni tadi. Jadi kalau kita ada nak pilih surah 109 sampai 114 ni, paling pendek ialah Al-Ikhlas. Kalau kita buka lagi beberapa belakang, ada lagi pendek wal as. Tapi kalau nak baca wal as, kena baca surah 102 ke bawah pada rakaat pertama. Baru boleh partner dengan wal as. Kalau kita baca Alhaakumut Takasur rakaat pertama, kalau kita baca Qul Huwallah rakaat kedua, boleh tak? Boleh. Boleh Ustaz. Boleh juga. Janji rakaat pertama lebih panjang dari rakaat kedua, dan rakaat pertama dia nombor surah tu dia dulu. Nombor dia dulu. Maknanya 102 dulu. Barulah 112. Faham tak ni? Ustaz nak confirmation? Sekejap. Mengikut susunan mishaf. Tu saya nak tengahkan nombor 2 ni. Okey, Nur Ahmad tanya. Ustaz, yang tadi pasal panjang atau pendek surah tu, adakah kita melihat kepada bilangan ayat atau bilangan perkataan Ustaz? Bilangan huruf. Oh, okey. Terima kasih. Bilangan huruf. Kita nampak lah. Kalau dalam Quran tu kita nampak lah. Kan? Berapa baris. Quran ni dia lebih kurang lebih satu je. Kalau ni 2 baris, 3 baris, ini lebih panjang lah. Kalau nak detail, kita kena tengok bilangan huruf. Tapi tak mungkin kita kira begitu. Jadi apa yang ulama' selalu cadangkan pada solat sunat,
Kalau kita tak nak baca surah yang dianjurkan, kita baca Al-Kafirun pada rakaat pertama, kita baca Al-Ikhlas pada rakaat kedua. Rawatib, sunat hajat ke. Kakak Mariam nak tanya apa? Ni Ustaz, kalau macam apa ni, imam tu baca surah kan? Lepas tu kita nak ikut macam imam baca surah yang sama ke? Imam baca surah? Masa baca surah tu kan, kata dia baca surah Al-Haakumut Takatsur tu pada rakaat pertama tu kan. Kita pun Dia baca baca sama. surah, kita baca Fatihah. Oh, betul kita tak baca surah lah. Tak. Dia tak baca surah. Oh, jadi masa rakaat yang ketiga nanti kita baca lah surah. Tak sunat surah ketiga. Kita baca rakaat ketiga ni, keempat ni, kalau kita zuhur, kita masuk rakaat ketiga. Imam rakaat ketiga, kita rakaat pertama. Oh. Bila zuhur, asar, tak baca kuat. Bila tak baca kuat, makmum pun sunat baca surah. Suka Faham Jadi sebab kita masuk rakaat ketiga, tadi gambar tadi. Gambar ni. Ini saya dah alih tadi. Sini. Tadi jadi benda ni kat sini. Gitu. Tengok ni okey, gambar ni. Mana rakaat keempat dia hilang. Sini. Ini rakaat keempat. Ini, ni nota tadi sini lah. Saya dah alihkan sebab nak lukis ni kan. Ni semua ni bukan tak berkaitan. Kita tadi masuk rakaat ketiga. Rakaat keempat, kita rakaat kedua. Jadi kat sini, banyak zuhur dan asar, kita sunat baca Fatihah, baca surah. Kita sunat baca surah. Kenapa tak baca surah? Sebab imam tak baca dengan kuat. Jadi sunat kita baca surah. Bila rakaat ketiga, dia tak baca surah. Rakaat keempat, dia baca Fatihah. Tiga pun sama. Jadi sini kita baca Fatihah, sini kita baca Fatihah. Tapi sini kita tak baca surah, maka sunat makmum baca surah pada rakaat ketiga keempat. Apabila imam dia bersalam, dia bangun 2 rakaat, dia baca surah kat sini. Sebab nak menggantikan kat sini. Okey, Kakak Maria faham tak? Faham. Jangan tak faham tau. Ini belajar cara persendirian ni. Kat surau kalau tak faham nak tanya segan. Ustaz jauh kat depan. Nak cakap pun Ustaz tak dengar kadang. Jadi pula pakai mask. Saya masa mengajar baru ni yang boleh mengajar balik kan. Semua orang pakai mask. Saya tak dengar pun cakap. Yang orang pun tak dengar saya cakap. Saya pakai mask. Saya buka mask. Saya buka mask. Okey. Tanya Kak Marinah. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya, kalau kita solat zuhur dan asar pada waktu yang biasa, maksud kita masuk sebagai makmum biasa daripada rakaat pertama dan rakaat kedua, ketiga, keempat. Rakaat pertama dan kedua tu kita perlu baca surah Ustaz? Ya. Baik, terima kasih. Sunat, bukan perlu, sunat. Baik, terima kasih. Perlu atas dasar sunat lah. Atau hukum sunat. Ketiga, keempat tak sunat di surah. Baca surah pendek-pendek cukup. Jangan surah panjang, nanti tinggal 2 rukun nanti. Okey, ni satu. Lepas tu tengok ni pula. Kunut. Kita masuk sini, rakaat kedua. Bila kita masuk sini, imam kunut, kita kunut. Imam rakaat kedua dia baca kunut. Kita mesti baca kunut. Walaupun kita memang berada di rakaat pertama diri kita. Sebab kita menumpang imam, kita kena kunut. Bila imam dah beri salam, kita bangun kat sini. Ni kita bangun.
Okey, ni kita bangun sini Kalau saya nak tanya, nak mengulang balik pelajaran semalam. Kita bangun sini sunat dah kita takbir istiqalat. Allahu Akbar. Tak sunat Ustaz. Tidak. Tadi Itu dah sunat. tadi kita bersama imam. Tadi kita sama imam tadi. Bersama imam. Kita duduk tumpang. Bila kita bangun sujud kedua tu, patutnya kita berdiri dekat kedua. Tapi sebab kita duduk dengan imam, jadi imam, kita berhenti. Jadi kita bangun dekat kedua tadi, kita dah kata Allahu Akbar. Betul. Jadi bila imam beri salam, kita bangun berdiri, tambah satu rakaat, tidak sunat mengucapkan takbir istiqalat. Okey, jelas kan? InsyaAllah. Jelas Ustaz. Bila kita bangun rakaat kedua ni, kita disunatkan kunut lagi sekali. Jadi berapa kali kunut kita berdiri pasal lambat? Dua kali. Kali kunut. Sekali kunut sama dengan imam. Sekali kunut diri sendiri. Sebab ada orang kata, tak ada kunut Ustaz, tadi dah kunut. Tak. Tadi kunut tumpang imam. Ini kunut diri sendiri. Kunut masih imam tu hukum dia apa? Muafakat. Muafakat apa? Pada buat. Buat kepada Muafakat buat. Bila imam buat, kita kena buat. Katakan rakaat pertama imam tak buat. Dia lupa kunut. Kita boleh buat ke tak boleh buat? Tak boleh. boleh. Muafakat. Boleh. Muafakat. Tak buat. Kita kalau imam tak buat, kita boleh buat tak? Dia tanya. Tak boleh. 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 Kenapa? Tidak muafakat ada tidak buat. Tidak muafakat tak buat. Imam tak buat, kita boleh buat. Maksudnya tak muafakat pada tak buat. Imam buat, kita kena buat. Muafakat pada Pada buat. buat. Faham tak muafakat buat, muafakat tak buat ni? Faham insyaAllah. Boleh tak? Saya dah ulang banyak kali ni. Dan saya tak malu nak ulang lagi. Saya tak bosan nak ulang lagi. Janjikan kawan kat sini boleh faham. Dia kena Dia ingat ni. Muafakat buat. Maknanya apa? Imam buat, kita tulis buat. dulu. Tulis makna dulu. Kena buat. Saya tulis dah lah. Allah tuliskan Dia kena muafakat faham ni Ustaz sebenarnya. Muafakat faham. Muafakat pada tidak faham. Ini masalah muafakat tak faham. Payah. Makmum tak faham, imam tak faham. Muafakat tak faham. Ni. Muafakat buat. Kita tulis makna dulu. Ini cara ambil nota. Ini cara ambil nota. Saya tengok dekat surau kan, bila saya ngajar kan. Kalau saya tak lukis kat board, pakcik-pakcik ni melopong macam Pak Umar melopong. Tu macam Pak Umar. Pak Umar tutup mulut, masuk lalat. Ini apa Pak Umar? Dia kata. Dia buang itu. Sebab tu saya pakai board. Walaupun hati dia sakit tau. Duduk bangun. Tapi saya kata kalau saya tak tulis, saya tengok pakcik-pakcik ni pandang muka saya tau. Saya dia faham tidak boleh tahu. Tu kalau saya tanya ni apa Pak Umar? M. Tu dia leceh. Ini saya kenal. Saya kenal. Itu mimpi ngeri betul. M dia kata. Okey. Tapi sini bukan Pak Umar. Sini semua genius. Abang Liman. Abang Liman kat Joya. Sini semua dah tahu. Sini semua mudah faham. Ini saya buat ni untuk saya lah. Lebih faham lah. Muafakat buat. Maksudnya apa? Maksudnya imam buat, makmum Buat. mesti Buat. Mesti bikin. Kalau makmum tak buat, Batal. atas mayam. Mesti ni jangan cakap mesti lah. Mesti tak jelas lah. Cakap apa?
Wajib. 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 Korang tahu tak? Ada beberapa orang WhatsApp saya Ustaz, anak-anak mu Ustaz tertera jawab. Kacau Aku baca aku senyum Dia tak tahu kalau tanya kelas malam ni tak boleh jawab. Dia cakap tau dalam WhatsApp Ustaz, tak habis anak mu Ustaz tera-tera jawab. Dia tak tahu 250 yang jawab 3 orang Itu memang tembak aja dah. Pandai. Lain tanya, lain jawab. Dia kalau rasa tak sure tu macam kita bilang Ustaz, jawab ujung-ujung je. Okey. Kalau imam buat, makmum wajib buat. Okey, kita buat lagi satu. Saya minta maaf kalau saya ajar ni lambat habis tau. Sebab saya dapat rasa banyak orang tak berapa jelas lagi dan tak pandai ambil nota. Contoh? Saya, Zam. Sujud sahwi. Contoh tak faham. Apa tu Abang tak? Contoh apa? Imam buat, kita mesti buat. Sujud sahwi. Kunut. Lagi? Sujud? Sujud sahwi. Tilawah. Sujud tilawah. Lagi? Sujud sahwi. Sujud sahwi. Imam kunut, kita kena kunut. Imam akan buat. Okey. Kalau saya tulis lagi satu, saya copy. Ini macam belajar Microsoft Office ni. Muafakat tidak buat. Maknanya kalau imam tidak buat, makmum mesti tak buat. Tinggal. Jangan buat. Jangan buat. Sebab apa? Muafakat tak buat. Waalaikumsalam. Awak ada balik? Garus berjalan dengan dapur tu garus. Okey. Garus jangan duduk seorang jawab salam. Ngeri pula aku ni. Okey. Malam Jumaat. Gaduh, jangan bagi salah seorang-seorang. Malam Jumaat keliwun ni. Imam tak buat, makmum mesti tinggal. Imam tak buat, makmum tak boleh buat. Contoh? Sujud tilawah. Sujud tilawah. Contoh yang sama lah Ustaz. Apa yang dah lama. Kunut. Kecuali kunut. Tak ada, kunut tak ada. Kunut kalau imam tak buat, kita boleh buat tak? Boleh. Boleh. Ustaz. Imam tak buat, kita boleh buat. Apa? Ringkas. Baca kunut pendek. Ayat awal. Ayat akan. Imam bangun, kita kena bangun. Oh, ni kes imam terlupa ni Ustaz Nanti kita akan belajar bab ni nanti. Akan belajar. Okey. Fathun, talqin, imla. Pusha tahu. Tasbih, tasbih. Kita akan belajar nanti. Dan tu buat itu. Imam bangun, kat ayat awal, kita kena buat apa. Imam duduk, imam sujud, belum sampai sujud, dia bangun balik, kunut. Kita kena buat apa. Ini banyak berlaku tau. Nanti kita belajar dekat Fathun, Talqin, Tahfiq, Tasbih, Imla. Kita ada satu bab 5 perkara kita rangkum tadi. Cikgu chat tanya apa cikgu? Ustaz, yang untuk muafakat tak buat, doa kunut tu bukan contoh ya? Doa kunut tak? Doa kunut. Kalau imam tak buat, kita boleh buat. Kalau imam tu tak buat, kita nak buat pula, imam dah turun. Kita boleh buat. Nanti itu ada bab dia nanti.
Oh, kemudian lah. Dia cerita ni. Jadi yang kalau imam tak buat, kita boleh buat sujud tilawah ayat awal. Cerita Okey. nanti Dia nak cerita ni jadi. Kalau kita buat juga macam mana? Imam tak sujud tilawah, kita pergi sujud tilawah. Macam imam baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ujung ayat Iqra ni ada tempat sujud tilawah. Tahu tak? Tahu tak? Ujung surah Iqra ni ada gambar kubah. Ada. Ya. Kalau tak? Wa qatarib Iqra nunggu apa? Surah apa? Sujud tilawah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra ya berapa? Dekat wal asr 96. Surah 96 Ustaz. 96 Al-Alaq 36. 96 muka surat 597. Okey. Nampak ni? Dalam aplikasi ada Ustaz. Ada tanda sejadah. Kalla la huwa sujud wa qatarib. Nampak ada gambar. Nampak Ustaz. Nampak. Ubah tu tanda apa? Sujud sajadah. Kenapa tak buka cerita ni? Cerita Parokia, ni. parokia. Tutup mat. Tutup mat. Bersing-bersing je. Okey. Katakan imam baca surah tu. Iqra. Baca. Wa qatarib. Dia rukuk. Kita tahu itu sunat sujud tilawah. Kita makmum. Kita ke sujud tilawah. Turun. Apa hukum sembahyang makmum? Batal. Kenapa? Dia katakan penjagaannya buruk. Penjagaannya buruk. Ada nanti di undangan nanti. Saya akan bagi penarab dia pun. Penjagaannya buruk. Maknanya muafakat tidak buat sujud tilawah. Muafakat buat. Ada lagi satu. Okey. Gimana? Muafakat buat tetapi tidak muafakat pada tidak buat. Maknanya apa? Korang salin tak? Orang buat, kita tak buat. Salin tak? Salin. Sekian aku ingat. Sedang menyalin. Okey. Maknanya apa? Muafakat buat. Muafakat buat tetapi tidak muafakat pada tidak buat. Okey. Imam buat maknanya imam buat, makmum mesti buat. Itu nama apa? Muafakat buat. Okey. Imam tinggal, makmum Boleh buat. Ni. Imam tak buat, kita boleh buat. Tapi kalau imam buat, kita mesti buat. Kalau imam tak buat, kita boleh buat. Contoh dia apa? Not. Okey. Tengok. Mari. Not. Tadi ada apa? Sujud sahwi. Istirahat. Rawi. Duduk istirahat, kejap lagi bersyak. Ada benda lain pula.
Oh. Duduk istirahat, tidak mufakat pada buat, tidak mufakat pada Tidak buat. tidak buat. Okey, kita sambung nanti. Ingat saya duduk istirahat. Okey, boh? Ingat saya duduk istirahat. Nak sambung. InsyaAllah, Ustaz. InsyaAllah. Okey, insya-Allah. Aku maaf, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih Ustaz. Allah, 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 ya Allah, 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 ya Allah, 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 ya Allah. Allah, 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 ya Allah, 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 ya Allah, 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 ya Allah. Allah, 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 ya Allah, 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 ya Allah, 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 ya Allah. Allah, 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 ya Allah, 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 ya Allah, 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 ya Allah. Allah, 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 ya Allah, Allah,
الله يا الله 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 الله
الله الله الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله 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 الله
الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله. Sayyidina Muhammad. Itu sahabat hadis. Itu kalau ringkas dia baca. Itu paling ringkas kita boleh baca. Azrul ID, baru cakap tu video. Okey. Sujud sahwi kita boleh buat. Kalau imam tak buat. Kenapa kita boleh buat? Tu saya kosongkan tu. Kerana telah terputus, apa kata ni? Orang dah sebut ni. Putus kontrak Ustaz. Jangan dia kontrak. Kedua. Memang kata ni kontrak untuk saya cakap. Kontrak tu. Jawab soalan fail. No longer valid. Kedua. Awak ingatkan kontrak ni apa ni Tiga Abdul ni. Okey, ini dia sign. Setuju? Ada dia sign. Memang kalau mudah faham ni kontrak lah. Tapi kuduah ni apa? Ikutan. Kudwatun hasanah. Rasulullah itu kudwah hasanah. Ikutan terbaik. Kuduah ni ikutan. Bila imam beri salam, nombor imam. Kita dah tinggal seorang. Jadi waktu tu kita boleh lah sujud sahwi. Dia tak buat, kita buat. Kenapa? Mungkin ada benda yang menyebabkan kita kena buat. Apa contoh benda yang kita dah terbuat yang menyebabkan kita sujud sahwi? Contoh apa? Doa kunut. Semayang berdiri. Doa kunut tak apa. Doa kunut. Imam tak doa kunut. Kita pun turun tak doa kunut. Bila imam beri salam, imam tak sujud sahwi. Boleh tak kita sujud sahwi? Boleh. Imam beri salam, kita yang beri salam dulu. Kita sujud sahwi. Kenapa? Sujud sahwi muafakat pada buat tapi tidak muafakat pada tidak buat. Itu maksud dia. Dulu guru bagi petua ni lah. Muafakat buat, muafakat tak buat. Muafakat buat tetapi muafakat tak buat. Ada benda lain pula. Ada lagi satu. Tidak muafakat pada buat dan tidak muafakat pada tidak buat. Apa maksud ni? Makmum boleh sama ada nak buat ataupun tidak ikut imam. Maknanya apa? Kalau imam tak buat, kita boleh buat. Kalau imam buat, kita boleh buat, kita boleh tak buat. Kalau imam buat, kita boleh buat, kita boleh tak buat. Kalau imam tak buat, kita boleh buat, kita boleh tak buat. Maknanya dua-dua kataan pun boleh lah. Sekali. Tidak muafakat pada buat. Kalau imam buat, saya boleh tinggal. Okey. Kalau imam tak buat, saya boleh tak buat dan saya boleh tinggal. Saya boleh buat. Kalau imam tak buat, saya boleh tak buat, saya boleh buat.
kalau imam tak buat, Saya boleh buat dan saya, saya boleh boleh tak buat, buat. saya boleh tak buat. Maksudnya Open ada contract. option Saya ada kan? pilihan sama ada nak buat tak buat, regardless apa imam buat. Open contract lah ni. Open contract, direct negotiation without any under table. Without any under table. Direct nego without any under table. Okay, bonus time ni, Jena, ni. Imam, tengok sini Imam tinggal, makmum boleh buat. Atau tak buat. Imam buat, makmum Boleh buat atau boleh tinggal. boleh tinggal. Imam buat, saya boleh tak buat. Atau saya boleh buat. Imam tinggal, saya boleh tinggal, saya boleh buat. Maknanya tak ada muafakat langsung sama ada pada buat atau pada tak buat. Contoh, apa itu? Surah lepas Fatihah. Bukan, ini benda ni semua rukun fi'li. Sujud sahwi. Duduk istirahat. Duduk istirahat. Baru sebelum maghrib tadi aku cakap. Itulah tu teringat tu. Baru sebelum isyak aku cakap. Ustaz kata nak cerita tu sebab kita tunggu cerita ni. Tadi sebelum isyak dah cakap lah. Contoh dia apa? Duduk istirahat. Tahu kan duduk istirahat ni kan? Saya tanyalah duduk istirahat ni apa? Tahu tak duduk istirahat ni? Tahu. Tahu kan? Duduk lepas sujud kedua sebelum bangun qiyam. Bukan. Sebelum bangun qiyam rakaat kedua dengan rakaat keempat. Duduk selepas sujud yang kedua, selepas bangun qiyam untuk rakaat kedua atau rakaat keempat. Duduk sekejap tu. Itu sunat hukum dia. Itu nama dia istirihah dalam kitab. Orang Melayu kata istirahat. Imam tak duduk istirahat. Kita bangun, kita duduk istirahat. Boleh? Boleh. Imam duduk istirahat. Kita terus bangun tak duduk istirahat. Boleh? Boleh. Imam duduk istirahat. Kita duduk istirahat. Pun boleh. Imam tak duduk istirahat. Kita tak duduk istirahat. Pun boleh. Itu maknanya tidak muafakat pada buat dan tidak juga muafakat pada tidak buat. Faham perkataan muafakat ni? Muafakat buat. Imam buat, kena buat. Kau tak buat, jangan batal. Muafakat tak buat. Imam tak buat, kau jangan buat. Tapi kalau makmum buat dapat pahala ya Ustaz? Contoh, yang mana? Istirahat. Istirahat. Memanglah. Sebab dia sunat dan solat. Dia sunat dan solat. Ini dia ni yang nama ni muafakat pada buat, muafakat pada tak buat. Muafakat pada buat tapi tak muafakat pada tak buat. Tidak muafakat pada buat, tidak muafakat pada tak buat. Syaidah tanya, Syaidah. Ustaz, tadi Ustaz kata duduk istirahat tu rakaat kedua dan keempat. Bukan rakaat pertama dan ketiga ke Ustaz? Tak, bangun rakaat kedua. Bukan rakaat kedua. Bangun pergi rakaat kedua, bangun pergi rakaat keempat. Okay. Bangun. Saya sujud kali kedua, saya nak pergi rakaat kedua. Saya sujud kali kedua pada rakaat pertama, saya nak bangun untuk qiyam rakaat kedua. Jadi bila saya sujud kali kedua tu, saya bangun, Allah, saya duduk rehat sekejap. Lepas tu saya tangan ke depan, saya bangun rakaat kedua. Duduk sekejap tadi itu nama dia istirahat. Untuk bangun rakaat kedua. Atau untuk bangun rakaat keempat. Maknanya sembahyang subuh, satu duduk istirahat. Sembahyang maghrib,
Berapa dulu istirahat? Satu. Satu Ustaz, satu. Satu. Sembahyang Isyak berapa istirahat? Dua. Zuhur dua, asar dua, Isyak dua. Subuh satu, maghrib satu. Okey. Jana, nak tanya apa ya? Okey Ustaz, kalau saya nak mudah faham, maknanya bila kita cerita pasal muafakat buat, muafakat tak buat ni, dia terletak pada imam tu lah. Means bila muafakat buat, maknanya apa yang imam tu buat. Kita mesti buat. Okey, lepas tu Ustaz, contoh tu pula, adakah itu spesifik example dalam rukun fi'li ataupun dalam rukun-rukun lain pun boleh ada contoh yang melibatkan muafakat buat dan tak buat? So Dia kita pilih boleh saja. hafal contoh-contoh ni sahajalah, memang 10 kali Ustaz boleh. tanya pun ni lah contoh dia. Okey. Fi'li. Right. Rukun sunat yang bentuk fi'li. Rukun sunat yang bentuk fi'li. Bentuk lain pun ada Ustaz. Bentuk lain kalau kau ni tak ada. Ni? Okey. Kayak awal. Rukun sunat. Dia sunat. Dia bukan rukun, dia sunat. Sunat bentuk fi'li. Ya? Kotak nombor 4, barisan nombor 2, kotak nombor 4 bawah. Apa tu? Imam tinggal bangmum. Apa tu? Makmum. Makmum. Imam tinggal, makmum boleh buat. Sekejap. Makmum. Ustaz besar kan Ustaz? Besar tu tak boleh edit. Boleh saya besarkan? Ada nak edit lagi Ustaz? Tak ada lagi. Dah boleh, ada nak edit lagi? Kali je lah. Yelah. Kalau dia edit kan tambah kemudian. Nuzila Ibrahim Ustaz nampak orang. Tutup video kak. Nanti nampak benda-benda tak dapat nampak. Nuzila tutup. Kalau nampak orang lagi saya tutup. Saya remove saya terpaksa remove. Okey. Kak Siti. Ya Ustaz, maknanya Ustaz kalau nak senang faham, pada kotak nombor 4 tidak bermuafakat pada buat dan tidak muafakat pada tidak buat. Maknanya kita sebagai makmum ada choice nak buat atau tidak. Kalau nak senang faham lah. Regardless imam buat atau tidak. Okey. Terima kasih Ustaz. Jangan peduli imam buat atau tidak. Kita nak buat, kita buat. Kita nak buat sudah. Sebab tu muafakat tak muafakat ni adalah yang dikirakan pada semayang. Ada perkara-perkara sunat. Lebih lagi sunat abad. Perkara pada perbuatan, bukan pada bacaan. Perkara pada perbuatan, bukan pada bacaan. Lagi nak tanya? Salah Ustaz. Bagi muafakat dengan yang kedua tu, imam buat umum je. Suara putus kak, sekali. Suara putus. Muafakat. Suara putus buat. Boleh type. Suara putus, saya dapat dengar. Ustaz. Kainah tanya Kainah. Ustaz, yang senario nombor 4 tu ya. Yang kalau kata kita sebagai makmum, kita tidak mengikut imam. Jadi kita mendahului imam boleh ke? Kita sebab dia duduk istirahat tapi kita bangun dah. Jangan bangun dulu. Kita memang kena tunggu jugalah. Kita tunggu bar. Sebab tu imam dengan makmum ni, dia bergerak, mesti tunggu bar imam. Imam bangun, duduk istirahat atau tidak, dia bangun. Allah. Orang dah ke depan balik, Allahu Akbar. Baru kita mula gerak. Kalau dia Allah, kita dah mula gerak. Dia duduk istirahat, kita tak duduk istirahat, kita sampai dulu. Jadi automatik jugalah kita istirahat sama dengan imam ya sebenarnya? Macam gitu? Tak, bukan. Kita kena tunggu dia bar, baru kita gerak untuk bangun. Bila kita tunggu dia bar,
Kita tak boleh. Dia kira tak lihat sebab dia bila debar, dia dah sampai atas. Masa tu kita sujud lagi tak? Kita kena tunggu imam bar baru bergerak. Saya ada satu video saya berat ganja dulu, tu kan dapat gambar. Video dia berjalan tu Malaysia. Pernah nampak tak video ni? Sekarang tak ada lah. 2 tahun lalu. Famous, saya famous. Aku pernah nampak Ustaz. Zaman Syari, salah seorang pelakon dia tu. Waktu bila kita semayang, imam ni berdiri, kita berdiri, imam Allahu Akbar. Bila imam kata bar, Allahu Akbar, baru kita merukuk. Imam sami Allahu liman hamidah, baru kita mula gerak untuk bangun. Kalau kita sami Allah, kita mula gerak, tapi imam ni perlahan, sami Allah, kita gerak. Kita sampai dulu. Ini mendahului imam. Batal. Kalau dua rukun batal. Batal solat. Tak batal kan? Kalau dua rukun batal. Dua rukun batal. Kalau dia mendahului imam, dia tak dapat fadilat jemaah. Ya, dia kosong je lah kan? Dia tak dapat fadilat jemaah. Ini yang kita usul salikin. Okey. Sami Allah liman hamidah. Baru imam tengah rukuk tadi. Dengar imam kata dah. Sami Allahu liman hamidah. Baru imam mula bangun. Lepas tu dia sujud. Allahu Akbar. Bila imam kata bar, sampai Allahu Akbar, masa tu dahi dia sampai bawah. Baru kita yang berdiri iktidal kat belakang ni, baru mula gerak. Allahu Akbar. Dua kali sujud. Dah dengar bar? Dah dengar, baru gerak. Allahu Akbar. Dah bar. Baru turun. Okey, dia bangun rakaat kedua. Allah dulu sihat dah katakan. Allah, tolak tangan depan balik. Allahu Akbar. Dah dengar bar dia, baru kita bergerak. Itu tata tertib jemaah. Banyak orang buat, imam kata dia mula gerak. Sama-sama bangun. Faham? Kalau kita seiring dengan imam, kita tidak mendapat fadilat jemaah. Tak dapat jarum 7 kali, tak dapat. Lepas tu nak kena faham, semayang ni jangan salah tau. Okey. Lagi soalan? Ustaz, minta maaf ya. Boleh tak yang tadi skrin yang kedudukan kunut makmum apabila menambah rakaat dan kedudukan bacaan surah makmum ketika menambah rakaat dibesarkan? Ni. Ni. Orang salin ni tak? Salin. Kak buat ambil bat dalam grup. Ni. Dah letak lah Ustaz. Yang ni belum. Yang ni ada tambahan tau. Ni soalan ni tambahan. Ini kalau tadi dia tak ada ni, saya tertambah kat sana saya conteng gini. Jangan setiap sekali ni kan tak faham apa benda saya cakap. Lepas tu dia kena penerangan dia tengok rakaman, tak boleh baca-baca. Jangan papas pada orang, kadang-kadang kita papas pada orang tak faham. Apa ni surah nombor 14 apa benda ni, orang tak faham. Orang tak faham satu hal, orang salah faham. Lepas tu jangan papas nota-nota ni pada orang tak belajar. Kalau kita pas, dia tak faham. Dia tak faham satu hal, dia salah faham. Itu lagi kacau bilau. Benda ni perlu pada pengajian. Nota ni hanya untuk orang belajar. Itu yang paling baik. Dia boleh faham. Sebab dia ada penerangan dia. Jadi kita pass around, orang baca pun tak baca satu hal lah. Takut orang baca, orang salah faham. Nanti dia beramal, macam ni. Dia salah faham. Kenapa salah faham? Dia tidak menerima penerangan. Lepas tu saya tak galak kan. Nota ni pergi pass dengan kawan yang tak faham. Kawan yang tak belajar agama jangan pass. Kali dia salah faham, kita berdosa tau. Kenapa? Kita bagi dia, kita share dengan dia, kita tak terang. Tengok. Dia kan salah faham. Mana aku faham? Aku ambil nota ni, dia bagi. Habis. Benda ni kena penerangan. Betul.
Kau tak masuk kelas saya tunjuk semua ni, boleh faham ke? Tak faham Ustaz. Faham tau? Tak faham. Tak faham. Dia macam baca kitab lah. Kalau kita belajar tak faham, kita baca lah kitab tu. Lepas tu jangan papas nota ni pada orang tak belajar. Kau nampak ke depan video sekali, boleh faham. Itu kau nak tengok lah. Kalau dia tak ikut kelas, jangan papas nota kat dia. Nanti dia salah faham, dia beramal benda salah. Itu yang leceh tu. Okey. Ni pula. Kedudukan tasyahud. Tasyahud ni apa? Tahiyat. Kedudukan tahiyat pada orang yang malbuk ni, maksud dia orang yang tak suka baca Fatihah, dia terus rukuk atau dia tak dapat rakaat atau nak tambah rakaat. Dia datang rakaat ketiga, lima rukuk, tu rukuk tak baca Fatihah. Kalau baca Fatihah dia malbuk tapi dia ada bilangan rakaat yang ditambah. Okey. Kalau salah solat maghrib 1, 2 dekat sini. Sekejap. Okey. Nampak slide tak? Nampak. Nampak Ustaz. Dekat sini Imam baca apa ni? Imam ayat akhir. Imam ayat akhir kat sini. Kat sini. Kat sini Imam ayat akhir. Makmum kena duduk. Dia tak boleh bangun. Kenapa tak boleh bangun? Dia ada kontrak dengan imam lagi. Dia mesti ikut imam. Jadi dia duduk tahiyat ni bukan tahiyat akhir bagi dia. Tahiyat awal bagi dia lah. Tahiyat awal atas tompang pada imam yang sedang duduk. Okey. Boleh tak dia baca sampai Hamidul Majid? Boleh. 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 Boleh nak baca sampai Hamidul Majid tak apa. Bila imam beri salam, dia bangkit untuk rakaat kedua. Okey. Bangkit terus. Sunat tak dia ucap takbir intiqalat? Tidak. Tadi dah hadis. Tidak sunat. Bangun dia terus. Imam beri salam, bangun dia terus. Kenapa tak sunat? Dia bukan duduk di tempatnya. Dia patut tak duduk, dia patut bangun. Sebab dia agak kedua, nak pergi agak kedua. Tapi bila imam duduk, duduk. Okey. Lepas tu dalam semayang dia seorang, bila rakaat kedua, dia kena duduk lagi sekali untuk tahiyat awal pada diri dia. Ini tadi, masa kat sini, dia duduk tahiyat awal mengikut imam. Ini tahiyat awal pada diri dia. Bagi diri dia. Lepas tu kat sini, dia kena duduk sekali untuk tahiyat akhir. Jadi kalau kes macam ni, dia kena 3 kali duduk tahiyat. Maghrib selalu kena ni. Selalu maghrib kena gini lah tu. Tiap rakaat, dia kena duduk tahiyat. Okey, siapa kat tangan tanya? Tanya cepat. Tak ada. Ustaz nak pastikan yang... Halo, Assalamualaikum Ustaz, sorry. Ustaz, katalah kita makmum masbuk. Halo? Ya. Ustaz? Saya makmum masbuk. Saya apabila imam dah tahiyat akhir, imam beri salam, saya nak sambung rakaat yang seterusnya. Saya selepas imam salam pertama, saya boleh bangun ataupun kena tunggu salam kedua? Salam kedua. Okay. Terima kasih Ustaz. Kalau terbangun lepas salam pertama? Terbangun?
Kenapa? Kita bangun dulu lah balik. Jangan bangun dulu, biar salam kedua. Biar imam tu habis main dulu baru bangun. Dia habis kontrak dulu lah. Biar habis kontrak dulu. Nak bangun ke, nak apa ke, biar habis kontrak dulu. Okey, kalau semayang rakaat ketiga, ni boleh sama dengan atas. Makmum masuk solat dan didapati imam sedang duduk. Tahiyat awal. Kat sini lah. Dia masuk kat sini. Dia imam tengah tahiyat awal ni, dia masuk. Dia duduk. Maknanya kat sini dia duduk sekali. Dia masuk kat sini. Jadi kat sini duduk sekali. Kat sini kan duduk lagi. Ini duduk ikut imam. Ini duduk ikut imam. Ini duduk dia punya duduk. Tahiyat awal. Ini duduk dia punya duduk tahiyat akhir. Pada kes macam ni, makmum dah duduk tahiyat berapa kali ni? 1, 2, 3, 4 kali. Semayang 3 rakaat. Duduk 4 kali. Tengok. 3 kali. 3 kali. 4 kali duduk. 3 kali. 3 ke 4 duduk. 4. Tiga tahiyat awal, Imam satu tengah tahiyat akhir. tahiyat awal. Dia takbir, dia terus duduk tahiyat awal dengan imam. 1. Nanti imam duduk rakaat ketiga, duduk tahiyat akhir. Dia kata tumpang duduk lagi. Dia baru 1 rakaat, 2 kali. Dia tambah rakaat kedua, 3 rakaat kedua. Rakaat kedua duduk lagi sekali. Untuk diri dia pula, tahiyat awal lagi, 3. Rakaat ketiga duduk lagi, tahiyat akhir, 4. Nampak 4 kali. Ada kedudukan yang imam makmum kena duduk tahiyat setiap rakaat. Contoh pada solat maghrib. Apabila dia datang, imam tengah duduk tahiyat awal. Dia beri takbir, takbiratul ihram, dia terus duduk. Tak payah tunggu imam bangun. Ada orang selalu tunggu imam bangun dia. Dan datang imam tengah iktidal, tengah rukuk. Dia tak sempat nak ikut. Dia duduk, berdiri, tunggu imam bangun baru ikut. Bukan itu. Yang terbaik takbir. Lepas tu pergi pada imam. Kalau imam tengah sujud, pergi sujud. Tapi rakaat itu masih jadi kira lah. Sebab dia tak dapat rukuk bersama imam. Okey. Tak nak tanya Ustaz. Masa kita masuk dekat rakaat ketiga tu kan kita tumpang tahiyat awal kan? Okey. Bacaan kita tu kalau kita tak kita baca sampai tahiyat akhir kan? Kalau ingat saya pernah tanya Ustaz. Kita ikut Kalau nak baca dalam tahiyat akhir kan? boleh. Kalau baca dalam tahiyat awal boleh. Okey. Kalau dalam kes kedua tu tadi, kita masuk dalam rakaat kedua, kita terus duduk tahiyat awal. Kalau kita tak habis baca pun tak ada masalah kan Ustaz kan? Apa, naik je. Naik je. Okey, alright. Sebab itu bukan tahiyat akhir bagi kita. Bila bukan tahiyat akhir, dia tahiyat awal bagi kita. Bila tahiyat awal, baca tahiyat awal itu sunat. Baca tahiyat awal itu sunat. Yang wajib baca apa? Tahiyat akhir. Tahiyat akhir. Bukan tahiyat awal. Tahiyat awal itu sunat apa? Alif, ba, ain, alif, dot, ab, ab. Okey. Pening ke tak pening? Pening. Allah okey Ustaz. Kena slow-slow. Pening lalat. Pelan-pelan. Dia dah tua belajar memang pening lalat. Okey, lagi soalan? Tanya. Nak pindah problem lain ni? Assalamualaikum Ustaz. Nak tanya. Habis.
takbir inti qolat tu, kita lafaz takbir tu sepatutnya awal pergerakan kita ke ataupun paruh pergerakan ke ataupun nak sampai tu lagi elok? Awal pergerakan. Awal pergerakan. Kita nak rukuk, habis tengok sini, kita berdiri. Kita nak rukuk, Allahu Akbar. Bila kita gerak tu dah sebut Allah. Bila kita bangun, Sami Allah. Kita mula angkat kepala, kita sebut dah. Sami Allahu liman hamidah. Kita nak sujud, mula gerak kita sebut Allahu Akbar. Mula gerak sujud. Bukan macam ni. Nak sujud je ni iktidal. Allahu Akbar, apa gitu. Okey Ustaz, terima kasih. Mula gerak sebut. Adakah batal kalau bangun pada imam beri salam yang pertama? Tak. Tak batal lah, tak batal. Tapi yang itu hukum yang kedua. Kenapa tak batal? Yang kedua tu sunat. Beri salam yang pertama itu wajib. Beri salam yang kedua itu sunat. Toleh ke kanan itu hukum apa? Sunat. Okey. Toleh ke kiri? Juga sunat. Salam yang pertama? Wajib. Rukun mayang. Wajib. Ucap salam yang kedua? Hukum qauli. Sunat. Tahu tak? Saya nak beritahu Saya waktu tu solat, saya ngajar kat surau. Kebanyakan orang jawab, toleh kanan wajib, toleh kiri sunat. Kebanyakan jawab begitu. Boleh kata more than 80% jawab begitu. %80 ke atas kata toleh kanan wajib, toleh kiri sunat. 80% tau. Saya tu. Itu bukan orang tak datang surau tu. Itu orang gaya datang surau. Ramai kata maghrib muafiq ni mula-mula semayang aja. Tidak ada pada rakaat seterusnya. Pun ramai orang kata macam ni. Ramai orang tanya, Ustaz, kalau kita lupa kunut, lepas tu lupa sujud sahwi, sebenarnya itu batal kan? Ramai orang kata ini. Nampak? Kalau kita tak belajar dengan teratur, kita memang punya beribu-ribu soalan. Bukan satu dua, beribu soalan. Tapi belajar dengan teratur. Rukun ni macam mana nak buat? Apa kalau kita orang sini, batal ni macam mana? Rukun ni macam mana nak buat? Ni sunat ni jenis apa? Kalau tak buat macam mana? Kalau jemaah lain pula. Kalau imam buat, kita tak buat macam mana? Kalau imam buat, kita tak buat, batal. Itu makna dia kategori apa? Imam buat, kita tak buat, batal. Kita batal semayang. Dia makna dia kategori apa? Muafakat pada buat. Muafakat buat. Muafakat pada buat. Contoh? Sujud. Tilawah. Sujud sahwi. Sujud tilawah, sujud sahwi. Kalau imam tinggal, kita buat batal. Tadi imam buat, kita tinggal batal. Ini imam tinggal, kita buat batal. Contoh? Sujud tilawah dan tahiyat awal. Muafakat tidak buat. Tahiyat awal. Sebab nama dia muafakat pada tidak buat. Itu nak kena faham tu. Muafakat pada buat, muafakat pada tak buat. Muafakat pada buat tapi tidak muafakat pada tinggal. Jadi satu, tidak muafakat pada buat, tidak muafakat pada tinggal. Itu nak kena hafal. Dia berkaitan kepada sunat-sunat dalam solat yang berbentuk perbuatan, bukan bacaan. Imam tak baca surah, kita baca surah tak apa. Imam baca surah, kita tak baca surah tak apa. Itu tak ada kena-mena dengan muafakat tak muafakat. Sebab apa? Dia bukan perbuatan.
Dia yang menyebabkan batal ni bila orang tu, imam tu kunut, kita pergi turun sujud. Bila imam itu sujud tilawah, kita berdiri. Atau imam tak tilawah, kita turun tilawah. Dia yang menyebabkan batal tu kenapa? Ada percanggahan yang nyata. Percanggahan yang buruk dari segi perbuatan. Nampak perbezaan tu besar sangat. Kalau imam terus bangun, tak istirahat. Saya bangun, saya duduk istirahat. Tak nampak sangat, tak jelas sangat ada apa keburukan dalam perselisihan. Itu sebab dia batal tu. Tu faham Ada muafakat buat, ada juga muafakat buat, tapi tak muafakat bertinggal. Tu benda ni nak kena faham. Kalau first time belajar besok tanya lupa lah. Okey. Ustaz. Ah. Ustaz balik slide tadi tu yang sebelum ni. Okey, saya nak confirmkan je lah yang dekat situasi kedua tu kan dia masuk rakaat kedua imam tengah tasyahud awal kan. So semalam kita belajar yang tu, yang ni imam yang situasi kedua. Situasi kedua, makmum masuk kan mesti imam. Okey. Jadi semalam kita belajar kalau kita nak angkat tangan dengan ucap takbir intiqalat tu bangun daripada tahiyat awal kan? Okey, jadi adakah dalam situasi ni kita akan 3 kali angkat takbir intiqalat Ustaz? Tak. Okey. Ini tak sunat angkat kat sini. Okey, sebab ikut imam. Ini tak sunat angkat sebab kita duduk ikut imam. Ini sunat angkat. Kenapa? Kita ikut imam rakaat kedua. Imam bila datang rakaat kedua, dia nak naik rakaat ketiga, dia sunat angkat. Okey? Sebab kita duduk ini berikut imam, kita pun sunat angkat tangan untuk naik kat sini. Walaupun kita bangun ni rakaat pertama, ni tak ada rakaat lagi kita ni. Tapi sebab mengikut imam sini, faham Imam rakaat kedua, dia datang daripada tahiyat. Orang yang datang bertahiyat, bila berdiri, dia sunat angkat tangan dan dia sunat ucap. Allahu Akbar. Jadi kita sini bersama lah, sunat. Ini tak sunat. Sebab kita dah ucap tadi, bila kita bangun sujud kedua, Allahu Akbar, cuma kita duduk mengikut imam, bangkit berdiri, tak sunat ucap. Okey. Sini sunat ucap tak? Dengan sunat angkat. Sunat angkat jangan tak? Sunat. Sunat angkat tangan. Kenapa? Kita datang dari tahiyat awal. Milik kita. Ini kita sunat angkat tangan, sunat ucap. Kita datang dari tahiyat awal. Milik imam. Wah, ngigau lah korang malam ni. Nak kena hadam Ustaz. Memang ngigau lah. Kau tak pernah belajar gini, memang ngigau. Begini, begitu, begini. Ini saya dah buat slide tau. Kami belajar dulu dengan guru-guru pondok Pergi rumah dia, pergi madrasah dia. Tumpang belajar dengan dia. Orang nak belajar, kita duduk menyelit. Tak ada ni tau. Dia cakap dia sebut macam ni. Betul lah. Lantak kau lah, kau faham tak faham. Dia bangun, tidak ada kursi dia. Duduk atas lantai, dia tak bangun melukis. Slide ni yang cakap lah, lagi tak ada. Betul Ustaz, macam yang situasi satu tu Ustaz, maknanya kita angkat dan juga sebut masa yang tasyahud awal pada rakaat kedua kita tu sahaja kan? Yes. Okey. Alhamdulillah. Sebab tu nak kena faham the situation. Niga tanya, Hani lama kat tangan ni. Tak apa Ustaz, sorry Ustaz nak recap. Kita sembang berjemaah, makmum tertinggal 2 rukun, dia hilang pahala berjemaah atau dia punya solat batal? Batal. Kalau masbuk, kita tertinggal 2 rakaat pun batal semua. Masbuk, batal main juga. Bukan tinggal 2 rakaat, 2 rukun. 2 rukun lah. Kalau muafid, dimaafkan pada 3 rukun yang panjang. Kalau terlebih dia batal ataupun hilang pahala berjemaah? Kalau terlebih dia batal. Batal juga. Pada pendapat kata sampai 5 rukun dia batal. Pada 3 rukun dia kena sebelum 3 rukun tu dia kena rukuk.
Kalau dah 3 rukun dia tertinggal, dia tak boleh tambah sampai 4 rukun. Dia boleh kita pergi pada imam, kedudukan imam tu berada kat mana. Okey. Berarti rakaat kira dia kena tambah rakaat. Okey. Perbuatan makmum apa yang dia boleh hilang pahala berjemaah? Dia hilang pahala jemaah. Buat makmum apa yang hilang pahala jemaah? Ya. Maknanya hilang pahala jemaah. Adalah jemaah. Ya. Okey. Menyertai imam. Bersama-sama. Sami Allahu liman hamidah. Kita imam. Tengok ni, ini imam. Ini makmum. Allahu Akbar. Tak pada semayang. Tapi menyertai imam. Okey. Allahu Akbar. Imam belum bar, dia dah bangun. Menyertai imam. Tak dapat pahala jemaah. Okay, faham. Inilah kitab Sirus Salikin. Lepas tu petua dia, tunggu bar imam, baru bergerak. Okey. Imam duduk tahiyat akhir, kita duduk iftirash, bukan tawarruk. Jangan duduk tawarruk. Sebab kita bukan duduk tahiyat akhir. Kita duduk tahiyat awal. Mumpang imam duduk. Okey, lagi? Siapa tanya? Ustaz, boleh saya menjelaskan? Ustaz. Okey. Okey, Kalau apa macam mana kalau ya, imam dia sebut Allah tu slow, bar tu dia kuatkan. Tak apa Elok tak macam tu Ustaz? Tak elok lah. Kalau ikut dia kena sebut. Lepas tu jangan ambil imam orang tua sangat. Kalau tua gantilah budak muda. Ganti budak muda. Kalau takut imam makmum dia ramai muda, dia orang tua dia slow. Bila budak-budak muda tak belajar, dia speed pun sampai dulu. Ni yang bahaya ni. Jadi kita dengar, patutnya imam ni kena sebut, dalam keadaan makmum dengar Allahu Akbar. Bila debar tu, patutnya dia kena sampai bawah. Dia iktidal, dia nak sujud. Allahu Akbar, gitu. Kalau dia iktidal, dia baru gerak sikit Allahu Akbar. Dia bawa macam ni. Imam kat belakang, makmum kat belakang, dia gebar, dia gerak. Dia gerak cepat, dia orang muda. Dia sampai dulu, nampak? Jadi panjang intikalat ni adalah bergantung pada perbuatan imam. Kalau imam sujud kedua, dia nak naik pada rakaat kedua, kan perbuatan ni panjang tu. Istirahat lagi, orang tangan ke depan lagi, baru bangun, betul tak? Patutnya kalau intikalat dia panjang, Allah Akbar. Jadi imam pun yang berangkat ni tahulah. Makmum yang berangkat ni tahulah. Imam naik rakaat kedua. Kalau dia pergi sujud kedua, dia pergi duduk tahiyat akhir, Allahu Akbar, tu. Jangan ambil panjang. Allahu Akbar. Bukan gitu. Itu buat imam ni, makmum yang berangan tu terlajak ke atas. Sebab dia bergerak berdasarkan panjangnya bar imam ni, Allahu Akbar ni. Ini dulu arwah Ustaz Fadli ni, dia tegur budak-budak tapis. Budak tapis jadi imam. Macam lah. Ada beberapa budak tapi jadi imam dia kata. Dia punya bergerak ni, Allahu Akbar. Dia bangun rakaat kedua, pendek je. Entah pasal bila dia bangun tak tahu, tiba Allahu Akbar, dia tegak lah. Patutnya kalau Allahu Akbar, itu pergerakannya sekejap. Maknanya sujud kedua, ayat awal, Allahu Akbar, gitu. Kalau kita bangun rakaat kedua atau rakaat keempat, mesti panjang. Allahu Akbar, gitu. Itu masa Imam Fadli kata dengan budak ni, awak belajar tahfiz Quran, awak jangan lupa belajar fiqh betul. Jangan apa Quran sampai benda ni tak faham. Awak jadi imam tengok awak salah buat pergerakan, awak salah buat perbuatan. Tapi kalau awak pendek panjang pun tak tahu kat mana. Ni dia cakap masa kami belajar dengan dia lah. Okey. Ustaz. Okay, Ustaz, ini tentang yang kedua tu, tentang nak confirm perlunya sunat untuk takbir intikolat. Okey. Jadi sekarang ni kita ambil gini, kalau kita nak bangun untuk rakaat pertama itu, kita ikut imam, jadi kita sunat untuk takbir intikolat.
Tetapi lepas tu rakaat satu kita nak pergi rakaat kedua untuk diri kita, kita tak perlu tak disunatkan takbir intikolat. Betul ke? Ya, betul. Sebab kita duduk ni menumpang. Sebab rakaat pertama tadi kita tak dikira. Kenapa tak kira? Kita datang imam tengah duduk tahiyat. Mana dapat rakaat? Dapat rakaat. Okey, cikgu. Okey, Ustaz. Terima kasih. Okey, Azharina. Ustaz, boleh ke saya menjelas? Alah, tanya. Okey, ini soalan yang sikit teknikal. Balik pada tertinggal 2 rukun imam tadi. Sebelum ni. Seorang makmum kerana takut dia terlewat habis Fatihah, maka dia pun ikut imam baca Fatihah. Maksudnya baca Fatihah bersama dengan ketika imam sedang baca Fatihah. Okey, ditakdirkan imam habis dulu waladhdallin amin, sedangkan dia belum habis lagi Fatihah dia. Kemudian imam amin dan dia berhenti sekejap Fatihahnya, dia sahut imam punya amin. Soalan, adakah sembahyang dia batal? Tak. Kita dah belajar dalam bab Fatihah. Betul, saya cuba cari tak jumpa pula dia punya tu. Kita dah belajar bab Fatihah. Sebab amin ini adalah berkaitan dengan maslahat sembahyang jemaah. Bila kita sebut amin, kita terus sambung balik baca Fatihah. Sebab amin ini dia berkaitan maslahat dia dengan perkara solat jemaah. Amin. Jadi dia betul-betul sambung. Okey. Tanya lagi. Ustaz, saya nak tanya pula. Ya. Berbalik tentang takbir intikolat tadi, ada setengah imam tu kadang-kadang dia buat dulu, dah dekat 3 suku dia baru sebut Allahu Akbar. Macam mana pula Ustaz? Tak apalah. Janji masa dia letak dahi itu bar. Walaupun itu bukan terbaik. Yang terbaik dia mula gerak, dia sebut sampai bawah dia sebut bar. Sebab kadang dia nak mengelakkan ada makmum yang dulu pada dia, sebab tu dia tahu. sebut lambat. Dekat ni, dekat nanti kan ada orang buat. Dan dia orang buat tu dia bertanya saya, boleh tak dia buat? Dia nak elakkan orang tengah dahulu imam. Boleh buatlah, tapi tak sempurna lah. Yang elok ni masa dia gerak tu, Allahu Akbar. Bila dahi lain bawah baru bar. Itu yang terbaik. Okey, Rabidin. Okey Ustaz, terima kasih. Azharina. Dia ada mic problem saya rasa. Dia dah bercakap tapi kita tak dengar. Oh ya ke? Tak dengar langsung. Ada mic problem tu. Latifah tanya, Latifah. Tak Latifah tanya. Saya nak tanya, kalau kita solat tapi pada tempat yang tak perlu angkat tangan, kita terangkat tangan. Kita punya solat tu batal ke Ustaz? Saya dah tengah malam. Kalau kita angkat tangan pada keadaan tak perlu angkat tangan, dikira 2 gerakan. Pada kitab kata. Dikira 2 gerakan. Kalau waktu tu kita ada gerak lagi satu, turut-turut. Kita masa buat gini, kita gerak kaki. Pam, batal salat. Dikatakan 3 gerakan berturut-turut. Kalau 2 pergerakan okey, 3 pergerakan tak boleh dah. Tak boleh, 2 gerakan tak apa. Anggota besar. Terima kasih. Boleh type soalan? Ustaz, boleh tanya ke? Okey, saya tanya kalau makmum yang muafiq semasa dia nak menghabiskan Fatihah, dia dibolehkan ketinggalan 3 rukun panjang kan Ustaz? Ya. Katakan situasi dia makmum ni dia berjaya iktidak, maknanya dia boleh rukuk sebelum imam angkat kepala daripada sujud kedua. Okay. Adakah selepas tu yang 3 rukun boleh ketinggalan 3 rukun tu masih terpakai atau dia terus terikat? Pakai lah, dia dah rukuk. Okey. Dia rukuk dah pakai. Okey, jadi dia terikat kepada 2 pula lah Ustaz ni? Dia terikat pada 2 pula lah, so tidak batal solat. Okey, baik. Terima kasih. Lepas tu
Ketua dia kena ambil macam ni. Kita rukuk, imam rukuk. Mungkin kita baca ni perlahan. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Imam baca, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Dia bangun. Ketua dia, imam iktidal, kita iktidal. Imam sujud, kita sujud. Imam bangun, duduk tu kita bangun. Itu ketua dia. Itu lebih afdal daripada kita baca sekali. Terima kasih Ustaz. Supaya bimbang, tertinggal 2 rukun dengan sengaja. Tak sengaja tak apa. Tak sengaja. Gerak perlahan sangat. Nak rukuk ni, aduh, dalam hati lah. Jangan lidah cakap aduh tau. Kalau dah nak rukuk, mulut cakap aduh, sakitnya, aduh, batal lah sembahyang. Saya action itu. Dalam hati kata, aduh, itu dimaafkan lah. Sebab dia memang tak boleh nak bergerak. Kalau gitu buat tumaninah cukup lah. Tumaninah, subhanallah, dah bangun. Saya baca pun tak apa. Lepas tu, kalau kita sihat, kita doa. Doa supaya kita sihat ni kita boleh taat. Supaya kita boleh taat. Minta Allah angkatkan segala kesedihan dalam hati kita. Kalau kita ni dah tak ada mood, hidup, dah sedih, ada masalah, kita nak belajar agama pun malas. Nak baca Quran pun malas. Hati asyik gundah gulana. Kau gundah gulana tak? Kau tak gundah gulana pun? Bukan gundah saja, gulana lagi. Minta Allah angkatkan duka cita dalam hati kita lah. Kalau ada bentuk datang duka cita, kita kena banyak istighfar. Sebab kita dah baca hadis kan. Antara fadilah istighfar ni, Allah akan menggantikan duka cita itu dengan gembira, dengan ceria. Itu Rasulullah sebut. Kalau rasa duka cita ke, ada rasa down ke, sakit ke, ada kehilangan orang tersayang ke, anak tak sihat ke, mak sakit ke, apa-apalah. Banyak-banyak istighfar. Yakin dah, kalimat istighfar ni Allah buat, masih ucap tu rasakan diri minta ampun. Bukan cakap mulut saja. Allah jadikan, dia angkat duka cita di hati kita. Allah yang bagi duka cita, Allah yang bagi angkat. Allah yang bagi sakit, Allah yang bagi sihat. Usaha untuk sihat, makan benda baik, jangan makan racun. Jangan makan benda-benda tak baik. Jangan buat benda tak baik. Usaha untuk sihat, minta doa sihat. Niatkan sihat ini boleh taat, boleh belajar agama, boleh qadha sembahyang, boleh baca Quran, boleh buat kebajikan. Itu yang best tu. Itu yang best. Saya dalam perancangan nak buat kursus solat. Tapi kalau saya rasa orang luar tak boleh masuk lah. Sebab yang buat ni badan tertutup. Tapi kalau dibagi masuk, nanti saya akan bagi masuk pada kawan-kawan. Tapi bila saya bagi masuk, saya nak minta tolong yang bukan yang pengajar, bukan pengajar, saya tak nak bagi tanya lah. Kesian bagi diorang tanya. Macam kelas dengan kita ni lah. Tahu kan dia tadi. Berkesor Ustaz. Berkesor tadi, kalau boleh, bulan depan kelas lagi dia berkesor, dia akan habis ke akhir. Kalau boleh jangan jawab soalan. Dan kalau boleh jangan bertanya. Bagi peluang mereka bertanya. Sebab mereka ada, semalam tadi peserta ada 700 orang. Perkesor. Kalau cakap kan lain bunyi je. Perkesor. Cakap betul-betul. Perseko. Bukan perseko. Saya cakap perseko. Perkesor. Pertubuhan Keselamatan Sosial. Kalau masuk kelas yang ramai-ramai, tengok dia orang ramai, saya harap kawan-kawan jangan tanya. Nak tanya saya malah garang. Bagi dia orang tanya, bagi dia orang bercakap, bagi dia orang bagi peluang dia orang lah. Kelas dia orang. Tapi nak tanya boleh lah. Tapi jangan cakap. Dalam tag boleh tanya. Kesian dia orang. Kesian dia orang. Okey.
Okey, nak sambung. Ini perkara ke-14. Dah habis dah cerita muafiq. Dah habis dah cerita masbuk. Dah habis dah cerita macam mana nak bangun intiqalat bila tambah rakaat. Okey. Sekarang ni kes imam terlupa atau makmum terlupa atau menyalahi perbuatan solat. Kita sambung esok lah. Benda ni tak boleh baca tengah-tengah. Nanti dia tak faham. Okey, Wah. InsyaAllah Ustaz, insyaAllah. Aku nak berhenti, aku boleh minta izin abang kawasan. Kalau kata tak boleh Ustaz, sambung. Aku sambung lah. Aku kata penyusul kita al-majmu. Power dia Ustaz, dia power. Aku buat apa hal nak berhenti, nak mana aku minta tolong, minta abang Long. Abang Long kata berhenti. Ustaz, esok pagi Ustaz. Dia bagi apa? 8 suku Ustaz, 8 suku bukan 8. 8 suku. Ayuh hawalat. Kita belajar ayuh hawalat. 8 syarat takwa. Perkara ketiga. Okey. 8 syarat takwa. Ada 8 syarat takwa. Nak baca perkara ketiga. Yakin? Besok KKR ke? Yang kita KKR. tumpang? Tumpang KKR. KKR tumpang boleh tanya sebab KKR orang tak ramai. Surau yang lain boleh tanya kalau dia orang tak ramai. Tapi persiko lagi. Perkeso jangan tanya. Pada orang ramai. Ustaz dalam kelas tu jadi jangan Ustaz cakap persiko Ustaz. Persiko dah apa, tempat lain lagi. Dalam kelas tu lagi dengan kita tak apa. Dia kalau dah tersasul ni dia berhenti je. Dia penat. Okey, besok pukul 8 suku. Pukul 8 suku tau, bukan pukul 8. Ini pukul 8 banyaknya WhatsApp. Ustaz, jadi kelas tak? Nantilah, aku tengah tercekik minum kopi. 8 suku. Pukul 8 lebih saya bagi link. Pukul 8 suku kita mula. Pelan-pelan. Dia semangat belajar ni memang semangat dia membara. 8 suku Okey. ke 8 Ustaz? 8 suku, Rimaat. Tadi Ustaz cakap pukul 8. 8 suku, sorry. Dia malam Jumaat ni. Pukul 8 bagi link. Malam Jumaat ni kekanda 100% lah. Buat suka dengar kan? Saya suka tak bangga. 8 suku. Okey. Ambil ni atau tengok dekat ni, baca sama-sama. Tutup mikrofon, baca. Kalau jangan amin, baca lah. Bila nak hafal, betul tak? Ni nak pandai baca. Baca sama-sama. Baca semua. Baca. Saya baca laju sangat ke pelan sangat? Okey Ustaz. Jangan baju Ustaz. Okey Ustaz, okey. Perlahan Ustaz. Okey Ustaz. Saya baca pelan sangat. Maknanya lagi cepat kan bacaan. Jangan laju-laju Ustaz. Jangan laju-laju. Amin, slow Ustaz. Baca pada kadar yang sederhana lah. Supaya jangan orang masbuk. Okey. Ya, betul Ustaz. Okey, saya baca kadar sederhana lah. Bismillahirrahmanirrahim. Baca sama lah. Tutup mic. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min, ya muhaimin, ya qarib, ya aziz, halisna minal waba. Ya Allah, al-aman, al-aman, al-aman. Ya Jabbar, ya Ghaffar, ya Sattar, halisna minal waba. Ya Allah, al-aman, al-aman, al-aman. Ya Aziz, la yudam. Ya Qayyum, la yanam. Halisna minal waba. Ya Allah, al-aman, al-aman, al-aman. Ya Zan ni'matis sabiqah wa ya Zal karamatis zahirah. Halisna minal waba. Ya Allah, al-aman, al-aman, al-aman. Ya Qaimun la yazul wa ya alimun la yansa. Ya Baqi la yafna
خلصنا من الوباء يا الله الأمان 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 يا حي لا يموت يا صمد لا يطعم يا غني لا يفتكر خلصنا من الوباء يا الله الأمان 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 يا أرحم من كل رحيم يا أعلم من كل عليم يا أحكم من كل حكيم يا أكرم من كل قريب يا أعظم من كل عظيم يا أقدم من كل قديم خلصنا من الوباء يا الله الأمان 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 يا من هو في سلطانه قوي يا من هو في ذاته القوي يا من هو في عزه اللطيف يا من هو في لطفه الشريف يا من هو في ملكه غني خلصنا من الوباء يا الله الأمان 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 يا من إليه يهرب العاصون يا من عليه يتوكل المتوكلون يا من إليه يلجأ اللاجئون يا من إليه يفزع المذنبون خلصنا من الوباء يا الله الأمان 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 يا الله أسألك بأسمائك يا عالم يا دائم يا حاكم يا صبور يا ودود يا عفو يا غفور يا شكور يا قدوس يا غيور يا قيوم حلسنا من الوباء يا الله الأمان 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 يا سميع يا بديع يا رفيع يا واسع يا حافظ يا مكيد يا مجيب خلصنا من الوباء يا الله الأمان 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 يا خالق النور يا نور النور قبل كل النور يا نور بعد كل النور يا نور فوق كل النور يا نور كل النور خلصنا من الوباء يا الله الأمان 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 برحمتك يا أرحم الراحمين خلصنا من الوباء يا الله الأمان 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 برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم walhamdulillahirabbil alamin. Aku maaf semua, pasti banyak kekurangan. InsyaAllah besok kita jumpa, kita baca ayat al-walad. Kita jumpa pukul 8 Assalamualaikum warahmatullahi